Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu i'tikaf fi hadha al-masjid sunnah lillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur, segala terima kasih hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan segala makhluk, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya. Tuhan yang menjadikan kehidupan dan kematian, dan Tuhan yang tiada awal dan tiada akhirnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita itu akan menjadikan kita sebagai seorang insan yang bertakwa kepadanya dan seterusnya, dekat ataupun berada di kedudukan yang dekat dengan maqam yang paling tertinggi, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, menggantikan, sebab itu saya untuk tengok pintu ya, untuk penceramah yang saya sampai. Mudah-mudahan beliau dipergunakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah akan mengikut jadual asalnya. Pada malam ini Ustaz Izani bercerita tentang faraid, satu ilmu yang pertama sekali diangkat sebagai tanda akan hadirnya kiamat. Mana sekarang ini kalau sebut pasal faraid ini, berapa ramai kalangan kita yang boleh faham, boleh tahu, itu tak masuk yang kritik. Jadi banyak kita derek kepada amanah raya ataupun kepada mana-mana peguam dan sebagainya. Mudah saja, tak nak fikir 1/8, 1/2, 1/4, 1/6, 1/5 dan sebagainya. Lebih baik kita bagi saja kepada mereka yang boleh buat. Kita tunggu saja bahagian kita buat. Itulah satu ilmu yang paling awal diangkat oleh Allah SWT sebagai salah satu tanda kiamat sudah berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita ini tidak tergolong yang mana yang diserukan bila datangnya hari kiamat itu. Pada masa itu orang beriman, walaupun imannya sikit sahaja, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di kalangan itu, yang mana sekiranya yang hidup selepas itu, walaupun dia nampak orang berzina, dia akan kata buatlah jauh sikit, bukan larang, bukan halang, tapi kadang-kadang cuma dia jangan buat depan mata. Carilah tempat yang sulit, yang tak nampak. Maka pada masa itu, maka salah satu tanda akan datangnya hari kiamat tersebut. Yang mana salah satu bagaimana kita nak bersedia untuk hadirnya hari kiamat itu, yang mana hari kiamat ini tidak diketahui oleh siapa-siapa, walaupun dia kata dia tahu, tapi dia hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk kita bersedia dengan hari itu, kita hendaklah bersedia dalam solat kita. Kita sambung lagi pembacaan kitab Muniyatul Musalli, idaman orang-orang yang solat, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan olehnya ini memberikan syafaat kepada beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Perlu saya sebut
Syekh Daud ini menulis kitab ini dengan menggunakan kebanyakan mazhab Syafi'i. Kita sudah berlepas sebelum ini tentang perkara makruh, tentang perkara yang dituntut sebelum masuk solat, perkara makruh dalam solat. Kita sambung pada hari ini untuk waktu yang singkat ini, juga perkara yang kita biasalah kecil dia. Sebab biasanya perkara yang disebutkan ini, biasanya kalau orang yang terlampau sibuk, lepas imam bagi salam, dia terus bangun. Dia tak ambil manfaat ini, faedah ini yang mana tentang sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah solat. Penulis rahimahullah menulis, adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada solat, iaitu selepas bagi salam, maka adalah Nabi SAW apabila selesai daripada solat menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma azhim anil hazan wal hazan, anil hammi wal hazan. Ini sebelum ini kita biasa dengar ada orang ini pendapat Syekh Daud rahimahullah. Ada orang kata lepas bagi salam nak usap jadi bid'ah, tak usap itu sunnah dan sebagainya. Tapi ini disebutkan oleh Syekh Daud Fatani rahimahullah. Cumanya kena ingat dia jadi sunnah, dia tak akan ganggu solat kita, tak ada masalah. Tak, sebab dah lepas salam itu maknanya kerja solat itu sudah selesai. Tak ada masalah. Kalau tak nak sapu tangan ke muka pun tak ada masalah, sapu tangan ke muka pun tak ada masalah. Kita ambil yang pertengahan, yang mana maksudnya dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah segala kesusahan dan kecintaan daripadamu. Kemudian selepas dah sapu muka itu, mulakan dengan wirid, yang mana kemudian membaca, kemudian itu selepas solat subuh dan maghrib, khusus untuk solat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah jua, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya segala kerajaan dan pujian itu baginya jua. Dialah yang menghidupkan dan mematikan sesuatu, dan Dia amat berkuasa ke atas segala-galanya 10 kali. Kemudian selepas itu barulah baca dengan Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Besar 3 kali. Kemudian selepas itu Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis-salam wa arkhina jannata dar salam, tabarakta rabbana wa ta'alik, ya tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah sejahtera, dari Engkau datangnya sejahtera. Oleh itu wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam taman syurga sejahtera. Maha berkatlah Engkau wahai Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Pemurah. Selepas itu baca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir. Kemudian selepas ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist. Biasanya ayat ini kita dengar orang kat kampung-kampung, dia akan baca wirid ini. Kalau wirid, kalau orang di bandar, dia ambil yang cukup sekadar wirid ringkas. Kalau nak panjang, boleh sambung lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa al-azizul hakim, inna dina innallahi al-islam wa illahu wa malikal mulk hingga akhir.
Kemudian selepas bacaan ayat kursi dan juga syahadat Allah itu, barulah mengucap subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, cukup 100, dengan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disusuli dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tiada siapa yang dapat menegah apa yang Engkau kurniakan, dan tiada siapa yang dapat memberi pada apa yang Engkau menegahnya, dan tiada suatu usaha yang dapat menghalang seseorang daripada menerima hamba-Nya daripada Engkau. Itulah wirid yang mana boleh untuk menjadikan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, sebagai salah satu daripada doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pemberi. Kalau Dia dah beri, tak ada siapa yang boleh halang. Kalau rezeki itu dah memang jadi rezeki kita, yang dengki, yang khianat, buatlah macam mana pun tak akan dapat apa-apa, kerana itu memang rezeki kita. Tapi kalau itu dah bukan rezeki kita, kita buatlah macam mana sekalipun tak akan dapat kepada kita, sebab dah sebut, Allah dah sebut itu bukan rezeki kita. Kemudian dibacanya doa. Selepas itu baca doa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa al-ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ith, hinggalah akhir doa ini, yang mana sebagai salah satu doa pilihan. Kita boleh jadikannya sebagai doa pilihan ataupun doa-doa yang biasa kita baca dalam selepas solat kita biasa itu. Kemudian selepas baca doa itu, ini saya sebutkan, ini saya baca daripada kitab satu-satu, saya tak skip dan sebagainya. Lepas baca doa itu, penulis menyatakan di sini kemudian dibaca mu'awwizataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang mana kemudian daripada solat subuh dan maghrib dibaca selepas itu raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, kemudian dibaca Allahumma ajirna minan nar, kemudian dibaca Allahumma inni as'aluka jannah, kemudian dibaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian dibaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali semuanya. Itu ini doa yang biasa kita baca, raditu billahi rabba bil islam dinan muhammadin nabiyya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inni as'aluka jannah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Maknanya kalau selepas solat subuh itu, solat maghrib itu tak ada apa yang nak buat, iktikaflah sekejap dalam masjid, ambil peluang itu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata', hinggalah akhir salah satu bilik juga. Dan demikian lagi sedianya diamalkan beberapa awal wirid ini kerana faedahnya amat besar dan mewajibkan yang mengamalkan dia ini husnul khatimah, iaitu dibaca pada pagi-pagi, kemudian itu selepas daripada solat subuh dan maghrib. Di sini Syekh Dawud Al-Fattami rahimahullah akan bagi kepada kita salah satu cara mendapatkan husnul khatimah, yang kita mengamalkan
zikir-zikir ataupun wirid-wirid selepas salat subuh dan maghrib, yang mana antaranya subhanal daimil qaim, subhanal qaimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanallahil azim bihamdi, subhanal malikil qudus, subhan rabbil malaikati warruh. Kemudian disambung lagi, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Yang mana dan demikian lagi istighfar al-arif, al-funjad, al-sayyid dan seterusnya. Okey, itulah contoh wirid-wirid yang diamalkan, yang ditulis oleh penulis rahimahullah untuk kita amalkan. Yang biasa juga kita biasa amalkan. Mudah-mudahan ini sebagai menambahkan wirid zikir kita selepas salat kita, salat subuh untuk utamanya, dan salat maghrib, salat yang lain juga amat-amat digalakkan, yang mana doa itu merupakan senjata orang mukmin, dan juga berdoalah apa jua, kerana Allah itu Maha mendengar segala doa kita, Allah mendengar segala wirid kita, dan juga Allah memberi ganjaran kepada setiap wirid kita. Dan juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang akan menyebabkan hati kita tenang, hati kita lapang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan juga banyak lagi dua kalimah yang ringan di bibir, dengan di mulut, tapi pula di timbangan mizan, dan begitu banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita sebagai gerakan untuk kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepas itu, tapi sebab sunat selepas solat, penulis rahimahullah menyatakan di sini doa-doa yang mujarab, yang di sini faedah setengah daripada perkara yang sudah mujarab. Pada disebut oleh Sayyidi Muhammad Rasulullah pada kitabnya bernama Jawahir, bahawasanya barang yang membaca pada hari Ashura 70 kali Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kemudian dibacanya akan doa ini 7 kali, tiada mengenai mati dan pada demikian tahun itu. Jadi kalau baca doa ini, maknanya tak akan mati, meninggal pada ini, merupakan ditulis oleh penulis kitab Sayyidi Muhammad Rasulullah, kitab Jawahir. Allah A'lam bagaimana doa ini boleh kebarkan daripada mati. Allah A'lam. Mudah-mudahan doa itu sebagai bukannya kita boleh iktikad sebab mati ini, kita tak boleh nak kata apa, bila sebab sampainya masa kita, sampainya berhentinya jam kita, maka pada kita walau macam mana sekalipun. Kemudian penulis rahimahullah sambung lagi dalam bab yang seterusnya, iaitu kelebihan solat berjemaah. Dan demikian daripada, dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan solat dan yang mendirikan baginya, ia meningkatkan dan menyembuhkan atas mengerjakannya dengan berjemaah, kerana bahawasanya iaitu antara faedah-faedah solat berjemaah itu antaranya ialah orang yang solat berjemaah itu lebihnya daripada orang yang solat bersendirian 70 darjat, seperti mana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memudahkan dengan pahala ini, hadiah ini, laba ini, dimaksudkan pada agama lagi ukhrawi, maka tiadalah payah pada menghasilkan dia. Dia tak susah lah kalau dia nak nampak lagi itu untuk dia, dan tidak patut kalau dia tak pergi, tak mencapainya, tak solat berjemaah. Maka adalah orang itu, orang yang memudahkan agama, dan juga orang yang tiada menghiraukannya. Maknanya dia orang yang kuat agamanya, juga orang yang tidak menghiraukan dengan kata-kata orang lain.
Kemudian kata lagi setengah ulama bahawa ia fardu kifayah, dibenarkan orang yang meninggalkan dia. Fardu kifayah ini kalau dalam satu kampung itu tidak dibuat salat berjemaah, maka berdosalah semua kampung satu qaryah di kampung tersebut. Kalau 2 orang sudah melakukan salat berjemaah, maka sudah terangkat dosa tersebut. Kemudian pahala dapat 2 orang tersebutlah. Yang lain mungkin ada sebab masing-masing. Dan juga yang ketiga dan lagi pula kerana memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus solat mereka dalam masjid jemaah secara berjemaah, iaitu dalam mazhab satu mazhab yang menyatakan bahawa barang siapa yang tinggal berdekatan dekat dengan masjid ataupun mendengar suara azan, maka tidak harus ia solat, melainkan ia solat berjemaah di masjid. Dan kemudiannya kata setengah ulama membandingkan solat berjemaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan dia bila datangnya najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya, bersalahan dengan air yang sedikit jadi najis dengan najis jika tidak berubah rasanya atau baunya sekalipun. Maknanya kita boleh bandingkan salat berjemaah ini dengan salat sendiri ini dengan air. Kalau air kolah itu dengan air satu gayung, dia berbeza. Kalau ada najis sekalipun dalam air satu kolah itu, selagi mana tidak merubah bau, warna dan rasa, selagi itulah dia bersih. Tapi kalau air dalam satu gayung, sekiranya jatuh najis yang sama dengan air satu kolah itu, maka air dalam gayung itu terus jadi kotor dan tak boleh nak guna untuk bersuci. Itulah bezanya. Ataupun kalau kita orang lain biasa kata nak patahkan lidi satu batang boleh saja, tak ada masalah. Tapi kalau 20 batang sekaligus ada masalah. Itulah bezanya bagaimana solat berjemaah ini dengan solat sendiri. Solat berjemaah ini banyak tengok kelebihannya, yang mana seterusnya kelebihan yang lain. Dan demikian lagi syaitan kuat dia adalah orang yang solat sendirinya, dia ada kuatnya adalah orang yang solat berjemaah. Maknanya bila solat sendirian, syaitan ini lebih mengasah lagi, lebih lagi mampu untuk mengganggu, menghilangkan khusyukan orang yang solat sendiri ini, berbeza dengan orang yang solat berjemaah. Dan lagi orang yang solat sendiri itu tiada disolat melainkan barang yang diamalkannya, dan solat berjemaah itu disebutnya solat yang sempurna jika tiada diamalkan. Yang mana sekiranya solat itu kalau solat berjemaah, maknanya dia boleh kawal daripada perbuatan dalam solat itu. Tapi kalau solat sendiri ini tidak buat, tak dapat pahala sebab hilang khusyuk dan sebagainya. Sebab solat sendiri satu pahala, solat berjemaah 27 pahala. Hilang khusyuk solat berjemaah ada lagi 26. Hilang khusyuk solat sendiri kosong, tak ada apa juga. Itu antara kita boleh katakan analogi perbezaan antara solat sendiri dan juga solat secara berjemaah. Dan juga yang terakhirnya, dan lagi solat berjemaah itu tali Allah yang disebut kita berpegang dengan dia di dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang kamu sekiranya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Ia makna dengan solat berjemaah ini